Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya kita rapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul pada pagi ini seperti mana telah dirancang oleh kedua belah pihak keluarga untuk sama-sama kita meraihkan majlis akad nikah lafaz ijab dan qabul di antara Muhammad Firdaus bin Amiruddin dan juga pasangannya Kunur Atirah binti Muhammad Nasiruddin. Baik. InsyaAllah untuk tidak melengahkan masa, saya akan teruskan majlis pada pagi ini dengan majlis akad nikah ataupun lafaz ijab dan qabul. Sebelum terus kepada majlis tersebut, izinkan sama-sama untuk kita mendengar khutbah nikah yang ringkas sebagai panduan kepada pengantin yang kita raikan pada pagi ini. Dan insyaAllah kepada semua yang hadir di sini hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاه وأوعد عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan perkahwinan sebagai satu cara untuk meramaikan umat manusia yang bersih dan terpelihara keturunannya. Dan perkahwinan juga merupakan satu sunnah yang digalakkan oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan perkahwinan sebenarnya sebagai satu jalan untuk setiap pasangan suami isteri mewujudkan kasih sayang dan cinta mencintai sesama mereka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan menimbulkan kesedaran bagi orang yang berfikir. Baik. Ayat yang saya bacakan tadi sebenarnya jelas memberitahu kita semua bahawa kasih sayang yang terjalin antara suami isteri hasil berperkahwinan yang sah sebenarnya akan membawa kita berfikir akur tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu sebenarnya kasih sayang dan kebahagiaan hanya diperolehi daripada sebuah perkahwinan yang berjaya, sebuah perkahwinan yang mengikut acuan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihah wa auladuhu abraran wa qulata'uhu salihin wa iyakuna rizquhu fi baladi. 4 perkara termasuk kebahagiaan seseorang itu ialah isteri yang salihah, anak-anak yang baik, sahabat pergaulan yang saleh, dan sumber rezekinya berada dalam negerinya sendiri. Riwayat Ad-Dailami. Baik. Maka dengan ikatan perkahwinan sebenarnya setiap pasangan mempunyai tanggungjawab antara satu dengan yang lain, sama ada dari sudut kejiwaan, kebendaan dan juga kekeluargaan. Kita lihat tanggungjawab suami terhadap isteri telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Nabi sebut ma haqqul mar'ati 'ala zawjiha. Qala tut'imaha idza ta'imta wa ta'suha idza tasaita wa la tadribil wajha wa la tuqahbi wa la tahjura illa fil bait. Apakah hak seorang isteri ke atas suaminya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, memberi makan bila mana kamu makan, memberi pakaian bila mana kamu berpakaian, tidak memukul muka, tidak menghina dan tidak meninggalkannya, melainkan di rumah tempat kediaman. Riwayat Ibnu Majah. Manakala tanggungjawab isteri terhadap suami juga telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda yang berbunyi, haqqu zauj 'alal mar'ati alla tahjura firashahu wa an tubira qasamahu wa an tuti'a amrahu wa alla takhruju illa bi'izni wa alla tudkhila ilahi ma yakrahu. Hak seorang suami ke atas isteri ialah isteri tidak meninggalkan tempat tidur suaminya,
Hendaklah bersikap sabar dengan sumpah suami, taat pada perintah suami, tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami dan tidak membenarkan orang yang dibenci oleh suami masuk ke dalam rumah. Riwayat At-Tabrani. Baik. Maka semua tanggungjawab yang disebutkan tadi yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah dilaksanakan oleh seorang suami dan juga isteri. Kerana kedua-duanya adalah sesuatu perkara yang tadi amanahkan kepada mereka. Sebab itulah di peringkat awal tadi kita biasa dengar perkahwinan ini sunnah. Perkahwinan ini ibadah. Di mana sunnahnya, di mana ibadahnya. Sunnahnya bila mana kita ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut contoh yang terbaik. Semua contoh yang Nabi tunjuk itu terbaik. Bukan kahwin di sunnah. Kan, tetapi apa yang disebut tanggungjawab itulah sunnahnya. Dan kita seringkali mendengar bahawa perkahwinan itu ibadah. Mana ibadahnya? Ibadah itu ialah setiap amalan yang kita lakukan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kata kalau dulu-dulu biasa kita dengar orang kahwin ni separuh ibadah selesai dah. Mana ibadah tersebut? Tanggungjawab. Setiap yang berkahwin ini, setiap pasangan ini akan dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab masing-masing. Maka laksanakanlah amanah tersebut sebaik mungkin. Kemuncaknya bila kita ikut, akhirnya wujudlah keluarga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, mawaddah warahmah. Insya-Allah sesi sekadar itu sahaja tazkirah ringkas pada pagi ini. Moga-moga memberi manfaat buat pengantin yang kita nakkan pada pagi ini, Firdaus dan juga pasangannya. Insya-Allah aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Oh, yo, okay. InsyaAllah majlis ataupun lafaz ijab dan kabul akan disempurnakan oleh wali Encik Muhammad Nasruddin. Sama-samalah kita doakan agar dipermudahkan segala urusan segalanya, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.